Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Okey, baik. Hari ini kita akan sambung tajuk minggu lepas bahagian sirah, iaitu Nabi Muhammad SAW, sahabat sejati. Okey, jadi untuk hari ini sebelum kita sambung masuk tajuk sirah, kita selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jom kita ingat balik apa yang kita belajar minggu lepas. Okey, maksud sahabat Nabi. Siapa dia sahabat Nabi ni? Okey, sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan orang itu beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan orang itu juga mati dalam keadaan Islam. Mesti ada 3 syarat tu. Dia pernah bertemu, dia beriman dan dia mati dalam keadaan Islam. Baik. Minggu lepas kita belajar 6 nama sahabat Nabi. Minggu ni kita nak fokus kepada 4 sahabat Nabi ni. Seorang sahabat, seorang adalah hamba, seorang ialah kanak-kanak, seorang lagi ialah wanita. 4 orang sahabat ni. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Bilal bin Rabah, yang ketiga Ali bin Abi Talib dan yang keempat ialah Sumayyah binti Khayyat. Okey, jom kita tengok apa cerita 4 orang sahabat ni. Okey, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Mesti semua orang selalu tak dengar nama dia. Baik, Abu Bakar As-Siddiq, seperti nama dia kita dah sebut, Abu Bakar As-Siddiq, beliau ni diberi gelaran As-Siddiq. As-Siddiq tu bukan nama dia, tapi Rasulullah yang bagi gelaran tu pada dia. Okey, Abu Bakar As-Siddiq ni siapa? Beliau ialah sahabat terawal yang memeluk Islam. Dan beliau juga adalah peneman Nabi ketika berhijrah. Dalam peristiwa hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq ni lah yang teman Nabi. Okey, kemudian yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq ialah khalifah pertama selepas Nabi wafat. Wafat ni ialah meninggal dunia. Okey, jadi Abu Bakar selepas Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq ni lah yang dilantik menjadi khalifah yang pertama. Khalifah tu apa? Khalifah tu ialah pemimpin. Masa Nabi hidup, Nabi lah yang jadi pemimpin, Rasulullah jadi pemimpin. Jadi selepas Rasulullah meninggal, yang menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin ialah Abu Bakar. Dia yang pertama, pemimpin yang pertama dalam barisan Khulafa Ar-Rashidin. Okey, pemimpin masa tu dipanggil sebagai khalifah. Baik, Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada tahun 13 Hijrah. Okey, itu adalah sahabat yang pertama. Okey, yang kedua ialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal ni? Bilal ni ialah muazzin Rasulullah SAW. Muazzin tu apa? Muazzin adalah orang yang melaungkan azan. Selalu kalau kita dengar azan kat masjid, kat TV kan, orang yang melaungkan azan tu kita panggil sebagai muazzin. Sebab itulah kita ambil, kadang-kadang kalau kat masjid kita dengar orang panggil Tok Bilal, Tok Bilal. Tok Bilal tu, gelaran Tok Bilal tu dia ambil daripada nama sahabat ni lah. Besar pahala dia. Bilal bin Rabah. Nama dia, nama sebenar dia. Sebab dia ialah seorang muazzin, orang yang melaungkan azan. Okey, siapa Bilal ni? Bilal ni pula ialah seorang hamba terawal yang memeluk Islam. Zaman sekarang dah tak ada hamba dah. Zaman dulu ada hamba. Dia buat kerja tapi tak dibayar gaji. Dia buat je kerja kepada tuan dia. Itulah nama dia, hamba. Lepas tu Bilal ni pula, dia masa dia memeluk Islam, dia dijemur, diseksa
di atas padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya. Batu yang besar di tengah padang pasir yang panas, dia diwaringkan, lepas tu diletakkan batu yang besar dekat atas dadanya untuk seksa dia supaya dia keluar daripada Islam. Okey, kemudian Bilal bin Rabah ni pula pernah menyertai Perang Badar. Dan akhir sekali Bilal bin Rabah meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Okey, baik. Bilal bin Rabah ni walaupun dia diseksa dengan dijemur di padang pasir, lepas tu diletakkan pula batu besar di atas dadanya, tapi Bilal bin Rabah tidak pernah sesekali ubah dia punya pendirian untuk keluar daripada Islam. Tak pernah dia terfikir nak keluar daripada Islam. Dia tetap juga beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu setianya dia kepada Nabi. Sayang dia pada Nabi. Okey, yang ketiga pula ialah wanita. Nama dia ialah Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat. Okey, beliau ialah wanita pertama yang mati syahid. Sumayyah ni adalah ibu kepada Ammar bin Yasir. Beliau dan suaminya iaitu Yasir bin Amir dibunuh dengan sangat kejam. Semasa hidup mereka, mereka pernah diseksa dan dijemur di padang pasir. Sama juga macam Bilal tadi, Sumayyah ni masa dia hidup, bukan Sumayyah je, dengan keluarga dia sekali, dengan anak dia, dengan suami dia, semua kena seksa supaya mereka ni keluar daripada Islam. Supaya diorang ni tak ikut cakap Nabi. Sebab itulah diseksa. Lepas tu, akhir sekali, Sumayyah binti Khayyat meninggal dunia sebelum peristiwa hijrah. Sama juga macam Bilal tadi, Sumayyah ni walaupun diseksa dengan sangat teruk, tapi beliau dan keluarganya dengan suaminya, dengan anaknya tetap tak ubah pendirian. Tetap juga mereka ni nak ikut beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hebatnya orang zaman dahulu. Mereka sangat-sangat patuh kepada Allah, mereka sangat-sangat cinta dan sayang kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan yang terakhir, sahabat yang terakhir kita nak belajar hari ini ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tengok gambar budak kat tepi tu. Kenapa saya letak gambar budak? Sebab Sayyidina Ali bin Abi Talib ialah kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Sayyidina Ali ni adalah sepupu dan menantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ni masa dia kecil dia dah peluk Islam. Masa dia kecil lagi, bila Nabi bawa Islam pada dia, dia terus peluk Islam. Sebab itulah dia jadi kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Lepas tu, masa dia dah, selepas Rasulullah wafat, dia dah ada Khulafa Ar-Rashidin, maka Sayyidina Ali ni dilantik menjadi Khalifah Islam yang keempat. Bila dah dewasa, dia dah jadi orang yang hebat, dia dilantik menjadi pemimpin Khalifah. Okey, selain itu, Sayyidina Ali juga ialah seorang panglima Islam yang gagah. Panglima ni kira hebat lah. Selalu ikut peperangan. Kalau dalam peperangan, dia antara orang yang di hadapan, yang paling hebat. Macam tu. Sebab tu nama dia digelar. Sebab tu dia digelar sebagai panglima. Panglima Islam yang gagah. Baik, Sayyidina Ali ni pula, dia meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Baik, jadi itu kita dah tahu 4 sahabat Nabi yang kita belajar hari ini. Okey, jadi kita tengok pula. Jom kita contohi akhlak Nabi dalam bersahabat. Macam mana akhlak Nabi dengan kawan-kawan dia? Okey, kita tengok contoh yang pertama.
Nabi pernah menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Jadi macam mana kita nak contohi akhlak Nabi tu? Kita hendaklah menziarahi sahabat ketika mereka ditimpa sakit atau sesuatu bencana. Tapi sekarang kita dalam situasi COVID-19. Kita duduk rumah. Jadi boleh ke kita menziarahi kawan-kawan, menziarahi rumah orang? Boleh tak? Tak boleh. Kita kena patuh SOP. Jadi macam mana kita nak contohi akhlak Nabi ni? Kita nak ikut cara Nabi buat baik dengan sahabat. Macam mana kita nak ikut waktu COVID-COVID ni? Kita boleh bertanya khabar. Kita tanya dalam WhatsApp ke, tanya telefon ke, apa khabar awak hari ni, sihat ke, sakit ke. Macam itulah kita menziarahi melalui panggilan telefon, melalui internet, macam tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita boleh contohi akhlak Nabi bila kita berkawan dengan kawan kita ialah, Nabi pernah membantu menanam pohon kurma untuk membebaskan Sayyidina Salman Al-Farisi. Ni pun ada kisah dia. Kita cerita lain hari insya-Allah. Okey. Jadi macam mana kita nak contohi sifat Nabi kali ni? Kita boleh contohi dengan kita selalu membantu rakan kita dalam kesusahan. Kita kena selalu rasa seronok nak tolong kawan kita. Dia susah ke, dia senang ke, kita tolong. Kalau dia tak cukup makanan, kita kongsi. Kalau dia tak tahu dalam pelajaran, kalau dia tanya, macam mana nak buat ni ya, kerja sekolah ni, kita tolong. Jangan bagi jawapan, tapi kita tolong ajar dia ke, macam tu. Okey, seterusnya yang ketiga, macam mana kita nak contohi akhlak Nabi? Dalam suatu kisah, Sayyidina Abu Bakar dipanggil As-Siddiq oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Sayyidina Abu Bakar ni nama dia bukan Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq tu bukan sebahagian daripada nama Abu Bakar, tapi Rasulullah panggil dia dengan nama As-Siddiq. Apa maksud As-Siddiq? As-Siddiq maksudnya adalah yang membenarkan. Itu adalah satu gelaran yang mulia lah bagi Sayyidina Abu Bakar, gelaran yang baik. Sebab Rasulullah yang bagi dia gelaran tu. Jadi, kalau kita dengan kawan kita pula, kita kena panggil rakan dengan nama dan panggilan yang baik. Jangan panggil kawan dengan nama yang buruk-buruk. Contoh, pendek. Tak boleh macam tu. Jangan panggil orang pendek ke. Buruk. Busuk. Tak boleh macam tu. Panggil nama yang buruk-buruk. Kita kena selalu panggil kawan dengan nama yang baik, nama yang dia suka. Kalau tak tahu, panggil nama dia je, senang. Tak payah panggil dengan nama lain. Okey, seterusnya ialah yang terakhir. Macam mana kita boleh contohi kita nak ikut akhlak Nabi? Okey, dalam satu kisah lagi, Hubab Al-Munzir pernah menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar agar menukar tapak perkemahan. Lepas tu, dalam kehidupan kita pula, macam mana kita nak ikut cara Nabi ni? Kita perlu bersedia menerima teguran dan nasihat daripada rakan. Contoh, bila kita terbuat salah kan, bila kawan tegur, kamu tak bolehlah buat macam tu, kita kena buat macam ni. Contoh dia tegur macam tu kan. Jadi kita tak bolehlah marah dia balik. Mana kau tahu, suka hati akulah nak buat macam mana. Tak boleh macam tu. Kita kena bersedia untuk terima nasihat dia. Jadi kita cakaplah, macam tu ke? Okey, terima kasih bagi tahu. Minta maaf ya, aku terbuat macam tu, aku tak tahu. Macam tu. Sebab kita tak selalunya betul dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita buat silap. Jadi, kita kena sentiasa bersedia untuk terima teguran dan nasihat daripada rakan. Macam itulah kita kena ikut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila kita ikut akhlak Nabi, bila kita ikut cara Nabi, Nabi sayang dekat kita. Nabi jadi rindu nak jumpa kita. InsyaAllah bila kita cuba amalkan apa yang Nabi buat, semoga di akhirat nanti kita semua dapat jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.